Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Kawimah Umairah binti Muhammad Khairul Azhar. Saya daripada kelas MC242S2C. Pada hari ini saya akan membentangkan serba sedikit mengenai pengenalan ataupun pendahuluan mengenai topik kami, iaitu penyebaran fahaman sekularisme di Malaysia. Jadi, sekularisme ini dikenali sebagai satu aliran filsafat. Aliran ataupun fahaman sekularisme ini menyuruh manusia untuk memisahkan unsur-unsur kehidupan daripada unsur-unsur keagamaan. Aliran ini muncul sebagai satu fenomena yang kononnya berbentuk universal, lengkap ataupun sempurna. Perkara ini telah menghasilkan banyak pengaruh, lebih-lebih lagi di dalam dunia moden pada masa kini. Contohnya, ramai masyarakat Malaysia yang berpura-pura untuk menjalankan tuntutan agama, sedangkan pada realitinya ataupun sebenarnya mereka tidak menjalankan satu pun tuntutan agama. Di awal sejarah, bagaimana fahaman sekularisme ini bermula adalah di Barat. Lama-kelamaan, fahaman sekularisme ini telah mendapat perhatian ataupun menarik perhatian orang ramai yang telah menyebabkan fahaman ini untuk menjadi lebih berkembang. Terdapat banyak tokoh yang menyokong fahaman sekularisme ini ataupun cuba mengatakan bahawa unsur-unsur kehidupan adalah lebih penting daripada unsur-unsur keagamaan. Al-Atas, seorang falsafah Muslim, berpendapat bahawa idea-idea yang berada di dalam fahaman sekularisme ini banyak mengambil simpati ilmuwan-ilmuwan Muslim. Ini telah menyebabkan banyak kekeliruan yang berlaku di dalam kalangan umat Muslim yang senang ataupun mudah terpesona ataupun mudah kagum dengan kejayaan-kejayaan yang diperolehi oleh orang-orang di Barat. Selain daripada itu, sekularisme ini tidak lagi menjadi satu isu ataupun krisis di Barat saja, tetapi ia telah menjadi satu isu ataupun krisis yang global, termasuklah di Malaysia. Fahaman sekularisme pada masa kini semakin meningkat dan banyak diserap oleh rakyat Malaysia kerana mereka beranggapan bahawa hidup ini mesti profesional dan kita tidak boleh campur aduk hal-hal pekerjaan dengan hal-hal keagamaan. Sedangkan di dalam Islam sendiri mengatakan bahawa unsur-unsur kehidupan dan unsur-unsur keagamaan dua-duanya adalah penting untuk setiap manusia. Sekularisme adalah sebuah konsep bahawa kerajaan atau makhluk lain mestilah hidup secara berasingan atau dipisahkan dari agama serta kepercayaan agama. Itu adalah menurut Templeman pada tahun 2010. Dalam satu aspek, sekularisme dapat memberikan hak untuk merasa bebas daripada aturan dan ajaran agama dan kebebasan dalam pentadbiran kerajaan terhadap rakyat dalam sesebuah negara yang berkecuali dari hal ehwal agama. Di sini ia cuba membuktikan bahawa perkara yang melibatkan dengan kegiatan manusia dan keputusan khasnya yang berpolitik mesti berasaskan pada bukti dan fakta yang tidak berat sebelah dengan pengaruh keagamaan semata-mata. Di Malaysia, sekularisme ini telah mula diterapkan sewaktu penjajahan British, sewaktu Perjanjian Pangku tahun 1874 apabila kuasa raja telah dipisahkan dengan pentadbiran negeri, apabila raja hanya fokus kepada agama dan residen fokus kepada pentadbiran negeri. Antara faktor penyebaran fahaman sekularisme di Malaysia adalah faktor pendidikan. Sebelum tanah Melayu dijajah oleh British, masyarakat Melayu yang beragama Islam mendapat pendidikan di sekolah pondok secara percuma dan ada beberapa syarat yang mereka perlu penuhi. Sistem pendidikan sekular yang berteraskan sistem pendidikan Inggeris ini memberi cabaran kepada masyarakat Melayu terutamanya ibu bapa yang merasakan kekangan sekolah pondok tidak dapat melahirkan anak-anak Melayu yang berpengetahuan tinggi dan berdaya saing. British juga mendirikan sekolah-sekolah vernakula yang mengasingkan pelajar Melayu, Cina dan India dan sistem itu masih lagi dikekalkan sehingga ke hari ini. Antara contoh lain yang dapat kita lihat adalah apabila pelajar Islam melanjutkan pelajaran ke luar negara yang boleh menyebabkan mereka tercenderung dengan budaya-budaya barat di sana. Ini berlaku kerana golongan minoriti yang dikelilingi oleh golongan majoriti yang menjalankan kehidupan mereka secara bebas seperti meminum arak, tidak menutup aurat dan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Seterusnya adalah faktor ekonomi. Pengaruh ideologi dan sistem barat
dalam pentadbiran ekonomi melahirkan masyarakat yang mementingkan kebendaan dan kekayaan terhadap diri sendiri. Fahaman ini juga memberi kebebasan kepada seseorang dalam memiliki harta tanpa menitikberatkan halal dan haram. Sebagai contohnya, rasuah, pengkhianatan dan juga skam yang sangat berluasa di negara kita, iaitu penipuan atas talian tanpa memikirkan kesan yang akan berlaku pada diri sendiri dan juga orang lain. British juga berpendapat bahawa dengan kemajuan ekonomi sahaja dapat menyelesaikan masalah hidup dan penentu kebahagiaan seseorang. Berbeza dengan dasar pentadbiran ekonomi Islam, di mana Islam memberikan garis panduan dan sangat menjaga kesucian dan kemurnian dalam pengurusan ekonomi, dan dalam Islam juga kekayaan bukanlah matlamat utama hidup di dunia, tetapi kekayaan yang kita peroleh pada hari ini adalah untuk mendapat keberkatan dari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali adalah faktor media massa. Penyebaran sekularisme juga dapat dilihat melalui media massa, lebih-lebih lagi pada era yang serba moden dan canggih ini. Perkara ini dapat dilihat melalui televisyen, di mana banyak filem dan drama yang tidak ditapis dahulu sebelum dipertontonkan kepada masyarakat yang mempunyai pelbagai peringkat umur. Selain itu, aplikasi TikTok membuktikan ramai masyarakat Islam, terutamanya golongan remaja, yang tidak menjaga akhlak dan sikap mereka. Sebagai contoh adalah dengan menari bersama lelaki dan perempuan yang tidak menjaga batas pergaulan dan tanpa rasa malu, yang boleh mengundang fitnah dalam kalangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Kardi dan saya akan bentangkan cabaran penyebaran sekulerisme di Malaysia. Cabaran sekulerisme telah memberi kesan yang mendalam pada kehidupan umat Islam dan merosakkan kepercayaan umat dan diberi kepercayaan untuk memimpin dunia. Dalam perjalanan sejarah dunia moden, sefahaman sekulerisme yang disokong oleh Barat moden telah berjaya dari setiap sudut dunia sekular, termasuk dunia Islam. Dalam cabaran pertama, iaitu dalam bidang pendidikan, iaitu keparahan kesan kegagalan bergantung pada saintis utama seperti kejuruteraan, psikologi, biologi, matematik, ekonomi ataupun perubatan diajar di institusi pendidikan di Malaysia terpisah jauh daripada semangat Islam. Lebih menyedihkan lagi apabila pelajar Islam terpaksa merujuk fakta atau teori barat yang mencagarkan Islam. Yang kedua, iaitu penyiaran dan bahan-bahan percetakan. Masyarakat Islam di Malaysia menyaksikan lambakan sama ada bahan-bahan cetak dan siaran diturutkan setiap hari, mingguan, bulanan atau tahunan yang memuatkan pelbagai isu dan persoalan kehidupan manusia biasa. Dan pembuangan jenis bahan jenis ini bukan sahaja dihasilkan oleh masyarakat tempatan, malah penuh dengan bahan media yang asing yang mendorongkan pengaruh dan akhirnya menguasai semua aspek budaya barat dalam kehidupan seorang Muslim. Yang ketiga iaitu kehebatan teknologi maklumat. Kehebatan teknologi maklumat seperti komputer, teknologi komunikasi dan seperti handphone, dan setelah ini menguasai ruang lingkup dan tempat tinggal kehidupan seharian orang moden. Bermaksud bahawa mana-mana masyarakat di bumi ini akan terdedah terus menerusi segala bentuk penyiaran dan asing tidak ada penapisan yang berkesan. Dan yang terakhir sekali iaitu hiburan. Yang ketara dalam masyarakat di Malaysia iaitu semua jenis peranti seperti televisyen yang sudah mempunyai program radio sebagai institusi yang sangat sosial berpengaruh. Seperti televisyen sudah mempunyai banyak rangkaian di ruang radio dan televisyen yang berfokuskan kepada hiburan. Sebagai contoh, kumpulan muzik Scorpion daripada Jerman menggegarkan Stadium Merdeka pada pertengahan September 2004 dan kemudian mengadakan konsert The Best of Blue di Bukit Kiara. Hiburan semakin mewarnai kehidupan masyarakat di Malaysia. Ia berusaha membentukkan budaya masyarakat serta mengukuhkan pelbagai nilai, sikap dan perlakuan tertentu yang telah terbentuk. Ia juga mengubah gaya hidup seseorang dan membentukkan corak serta ragam perhubungan keluarga dan kawan sekerja dan masyarakat sejagat. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Fahaman sekularisme dapat memberikan kesan-kesan tertentu di Malaysia. Yang pertama ialah dari aspek pemikiran. Seperti apa yang berlaku ke atas negara-negara Islam yang lain, ideologi ini telah menggugat keimanan dan melemahkan akidah serta keyakinan ke atas Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam dilihat semakin goyah untuk berpegang teguh ke atas rukun-rukun iman yang sememangnya menjadi teras akidah bagi setiap penganutnya.
Dalam bidang politik pula, aliran politik barat tertanam di dalam jiwa umat di negara-negara Islam seperti fahaman kapitalisme, sosialisme, nasionalisme dan lain-lain. Pada dasarnya tujuan untuk mendapatkan pengaruh, kedudukan dan kuasa bercanggah dengan politik yang dianjurkan Islam yang sepatutnya memandang jawatan itu sebagai amanah yang berat dan tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kesan dalam aspek ekonomi. Terdapat dua bentuk sistem ekonomi yang zalim, iaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya mengejar kekayaan dunia serta bersikap materialistik tanpa menitik beratkan soal haram dan halal, keadilan sosial, perkhidmatan serta kebajikan masyarakat. Yang terakhir, dalam aspek sosial, masyarakat Islam mula mempertikaikan hal-hal agama terutamanya yang berupa metafizik dan tidak logik pada pemikiran mereka. Selain itu, berlaku perubahan perwatakan individu dari segi berfikir, bertindak dan juga gaya hidup. Pengasingan diri dari kepentingan beragama menyebabkan kekosongan di dalam diri dan jiwa dan kelahiran pembangunan yang tidak seimbang. Akibatnya, keruntuhan moral dan akhlak berleluasa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ulumman bin Syahril dan hari ini saya ingin membentangkan tentang implikasi penyebaran fahaman sekularisme di Malaysia. Sekularisme adalah fahaman yang bahaya untuk umat Islam di Malaysia kerana budaya hedonisme boleh memainkan peranan terhadap pemikiran seseorang individu, terutamanya orang muda. Sekularisme adalah satu prinsip yang menjauhkan diri daripada satu agama. Perkara ini sangat merisaukan dan boleh menyebabkan masalah yang amat berbahaya terhadap masa hadapan negara. Implikasi pertama adalah penyebaran media. Di Indonesia, Jaringan Islam Liberal Jakarta telah menyuburkan idea-idea Islam progresif tentang sekularisme, liberalisme dan juga pluralisme melalui beberapa sumber iklan, pesanan khidmat masyarakat dan terbitan-terbitan buku-buku. Dia juga mengadakan latihan dan juga pendampingan masyarakat dan juga menerbitkan satu teks ilmiah di mana gagasan golongan sekularisme ini diadvokasikan terutamanya kepada pemuda-pemuda intelektual. Sekatan media harus dilakukan di dalam negara untuk menapis perkara-perkara yang boleh menimbulkan ideologi sekularisme di dalam pemikiran orang-orang muda, kerana gerakan-gerakan ideologi tersebut boleh menyebabkan masalah yang besar dalam mempertahankan isu agama di Malaysia. Seterusnya adalah tokoh ideologi. Ideologi sebegini rupa selalunya akan tercetus di bandar-bandar utama setiap negara. Contohnya, gerakan sekularisme ini tercetus daripada satu organisasi di tengah-tengah bandar Jakarta, iaitu Jaringan Islam Liberal Jakarta. Di Malaysia, golongan liberalisme dan sekularisme terletak di tengah-tengah ibu negara dan kawasan sekelilingnya. Contoh salah satu individu yang terang-terangnya liberal adalah Siti Kasim. Jakir mengisytiharkan bahawa pemikiran liberal adalah pemikiran yang rosak. Siti Kasim segera memberikan respon dengan mendakwa bahawa dia adalah seorang yang berfahaman liberal. Individu sebegini boleh menjadi ikon untuk golongan-golongan liberal dan juga golongan-golongan sekular dan juga memberikan mereka membuatkan mereka lebih berani untuk menonjolkan diri dan juga mempertahankan ideologi mereka yang terang-terangnya salah di sisi agama. Siti Kasim mempunyai pemikiran sebegini kerana majoriti hidupnya semasa dia muda dia berada di London, dan ini mencetuskan ada sekularisme dan juga liberalisme di dalam dirinya semasa berada di London. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Rusna Fitri. Saya akan membincangkan langkah mengatasi isu penyebaran fahaman sekularisme dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Yang pertama, mendalami didikan ajaran Islam. Pegangan akidah dan ilmu Islam yang teguh dapat menangkis tomahan-tomahan ahli falsafah sekularisme barat yang selalu menyebarkan doktrin sekularisme. Masyarakat Malaysia dapat mengukuhkan pegangan ajaran Islam dengan mendalami didikan ajaran Islam, menghadiri kelas pengajian Al-Quran dan mendampingi para ulama dan ilmu Islam. Yang kedua, meningkatkan aktiviti ibadah dan majlis ilmu di kalangan masyarakat Malaysia.
Institusi pengajian Islam dan ilmuwan Islam dapat memberi pencerahan terhadap masyarakat melalui kuliah selepas solat dan ceramah, forum perdana dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti seperti ini dapat dilaksanakan dengan penglibatan institusi pengajian Islam dan ilmu Islam dalam meningkatkan aktiviti ibadah dan majlis ilmu di kalangan masyarakat tanpa mengira peringkat umur. Yang ketiga, menyekat kandungan media yang boleh merosakkan nilai murni Islam. Pihak berkuasa seperti Lembaga Penapis Filem atau LPF di dalam Kementerian Dalam Negeri dapat memainkan peranan yang penting dalam langkah mengatasi ini. Filem atau kandungan media yang mempunyai pengaruh negatif budaya barat seperti adegan ranjang, adegan penyalahgunaan dadah, babak golongan yang lebih muda tidak menghormati orang tua dan babak menghina agama Islam perlu diharamkan oleh pihak berkuasa bagi mengelakkan pengaruh negatif budaya barat dan fahaman sekularisme tersebar luas di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, menerapkan pengaruh ajaran Islam berbanding pengaruh budaya barat di dalam kalangan masyarakat Malaysia. Langkah dan usaha ini dapat dilakukan melibatkan banyak pihak, antaranya pihak kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, ilmuwan Islam, guru-guru dan ibu bapa. Pihak kerajaan serta pertubuhan bukan kerajaan hendaklah mengadakan halaqah-halaqah Al-Quran yang percuma kepada seluruh umat Islam tanpa mengira kedudukan bangsa, dewasa, kanak-kanak dan sebagainya beberapa kali seminggu. Dalam pada itu, ilmu Islam dan guru-guru perlu bekerjasama menerapkan nilai-nilai Islam di dalam pelajar di bangku sekolah melalui silibus buku teks pendidikan Islam di sekolah. Maka terang lagi bersulur bahawa fahaman sekularisme ini membahayakan cara umat Islam menerima ilmu dan cara umat Islam melakukan setiap perkara-perkara di dalam kehidupan mereka. Pada sesetengah fahaman, aliran ataupun sifat keagamaan patut dipinggirkan dan tidak lagi suci di dalam aspek-aspek yang penting di dalam kehidupan masyarakat. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahawa sekularisme ini berusaha untuk menghilangkan jati diri ataupun perasaan cinta terhadap agama di dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Sebagai umat Islam, kita haruslah sentiasa ingat bahawa Islam itu adalah agama yang syumul dan agama Islam tidak bias seperti agama-agama lain ataupun yang dipahami oleh masyarakat di barat. Maka pembangunan dan peningkatan kepada keislaman haruslah dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat dan diletakkan di dalam konteks yang benar, iaitu konteks keagamaan. Segala faktor, kesan, cabaran dan perkara-perkara yang telah dibincangkan dan dikongsikan di dalam kajian ataupun pembentangan pada hari ini dapat dijadikan sebagai bukti bahawa penyebaran sekularisme di Malaysia semakin meningkat. Dengan itu, saya ingin mengakhiri pembentangan kami dengan sebuah harapan bahawa semoga setiap lapisan masyarakat di Malaysia dapat menjalankan tanggungjawab masing-masing dalam membanteras penyebaran sekularisme daripada berleluasa di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.